Kempen Give of Hope ni atau GOH kita short form kan adalah kempen yang pada Eva sangat-sangat unik dalam semua kempen Islamic Relief. Pasal kempen ni dia akan customizekan kepada keperluan setiap beneficiary yang kita dah memang selidik dulu, investigate dulu apa yang diorang perlu, macam memang dah darurat sangat keadaan diorang tu. So pada hari ni kita akan ceritakan tentang one of a Masya Allah success story lah. Tiga adik-beradik yang kalau dengar diorang punya kisah ni memang rasa cantiknya cerita ni. Adalah tiga adik-beradik ni sangat rapat dan ada seorang abang yang semangat kuat dan pandai menjaga adik-beradik dan berpemikiran forward thinking. Dan dia very perseverance dia kuat untuk make sure dia ada kerja sendiri. Dia tak pernah putus berusaha. Islamic Relief bantu mereka tu adalah daripada tahun 2016 lagi. Dan sekarang ni mereka dah tiga-tiga pada level lah, boleh dikatakan berjaya. Cerita sikit tentang diorang ni bila first Fathi jumpa diorang ni, apa keadaan diorang? Cerita sikit. Jadi saya suka untuk share tentang keluarga yang pertama dari 2016. Tas pertama saya ni adalah keluarga Adik Ibrahim. Satu kampung saya tanya, kau makcik ada kenal ke orang-orang susah yang di sini? So dan terus bawa saya jumpa imam, jumpa orang-orang yang menjadi kepercayaan orang kampung tu. Contohnya imam ke ketua kampung ke kan. Sebab orang lagi mengetahui tentang orang-orang di dalam komuniti dalam kampung orang kan. Okey, so benda ni itulah kita rajin bertanya. So saya dapat tahu pasal tiga orang adik-beradik ni yang tinggal bersama seorang nenek yang tua lah masa tu. Okey, so saya direct jumpa dengan abang dia lah, Adik Ibrahim. So masa tu saya jumpa Adik Ibrahim ni. Biasa-biasa kita ikut form kita yang ada sebab kita nak kenal lagi dalam pasal keluarga ni. Betul. Okey, jadi Adik Ibrahim ni pun dia sebenarnya masa saya jumpa tu 2016 dia baru habis belajar. Maksud saya dia baru tamatkan pengajian dia. Dia tak nak habiskan pengajian dia. Dia sebenarnya belajar di UiTM. Masya-Allah. Tapi 2015 saya dapat dimaklumkan ibu bapa dia meninggal. Dalam masa terdekat. Ya, satu persatu. Dia bagi tahu saya hari tu bila kita interview dia kata mak dia meninggal dalam tidur. Lepas tu dalam selang 3 ke 4 tahun gitu bapa dia pula meninggal dalam keadaan tidur juga. Diorang hilang ketua keluarga. Bayangkan Adik Ibrahim masa tu pula baru 19 tahun. Yes. Dia baru 19 tahun. Dia belajar di UiTM masa tu tapi dah kena jadi ketua keluarga menyara adik. So diorang tinggal pula dengan nenek dia yang tua. Dan nenek dia ni pula disahkan ada sakit kanser. Okey, sakit kanser tulang. Lepas tu campur lagi sakit-sakit orang tua ni lah. Penyakit berangkai ni. Lepas tu so hasil dia ada pula adik Munawarah, adik bongsu dia, adik perempuan dia yang sebenarnya adalah dah disahkan OKU. OKU pendengaran. Sebab so masa proses assessment tu pun saya tanya, memang adik dia tak boleh nak bercakap. Tapi dalam kad OKU dia OKU pendengaran, tapi kenapa tak boleh bercakap? Sebab dia tak dengar apa yang kita nak cakap. Sebenarnya dia boleh bercakap, tapi dia tak dengar apa yang ni kan. So kisah Adik Munawara ni sebenarnya awal-awal tu bila dia lahirkan dia boleh je mendengar. Tapi dalam umur dia dalam maybe kalau tak silap dia cakap 4 tahun 5 tahun macam tu. Perlahan-lahan tak tahu kenapa sebelah dia kiri mulanya terus hilang. Akibat dari demam panas. Demam panas tu telinga kiri dia terus hilang pendengaran. Lepas tu telinga kanan dia slowly hilang. Tapi so selepas tu tak ada kemampuan nak buat apa. So selama berapa tahun kemudian tu 4 tahun tu memang dia tak dengar langsung lah. Daripada dia dengar terus tak dengar langsung. Jadi dia tahu nama dia siapa, dia boleh bercakap sebelum tu, tapi pasal dalam jangka masa yang panjang dia tak dengar, dia tak berbual lagi. Dia tak boleh bercakap langsung lah. Sebab dia tak dengar kan. Jadikan cerita masa tu okey lah, dah proceed untuk masuk dalam projek Give of Hope. So kita bagi dia package makanan. Setiap bulan saya akan hantar makanan yang dah makanan asas lah ataupun gula apa semua hantar kepada keluarga ni. So memang kerja saya setiap bulan memang kena bertemu dengan keluarga ni. Kekerapan tu memang setiap bulan lah. Setiap bulan tu kadang-kadang sebulan tu kadang-kadang 2 kali juga sebab dia macam-macam package. Package pertama, package makanan memang kena hantar makanan setiap bulan, sebulan sekali.
Lepas tu dia dapat lagi saya bagi dia package kesihatan. Okey, package kesihatan ni ada 2. Kita bagi untuk nenek dia rawatan ubat-ubatan. Sebab satu lagi untuk kos logistik untuk adik Ibrahim ni hantar masa tu orang tak ada kenderaan. Orang adik Ibrahim hanya ada motor saja. Okay, so dia, kalau nak bawa nenek dia kena sewa kereta ataupun dia upah orang untuk bawa nenek dia ke hospital, dan juga kos perubatan apa semua tu, so itu yang IRM tanggung. Dan yang menarik di situ juga IRM tanggung package kesihatan untuk adik Munawarah ni yang tak pernah mendengar mas. Okey, nak jadikan cerita masa tu adik Ibrahim ni dia bagi tahulah sebenarnya mau test pendengaran, manalah tahu adik dia ni boleh dengar semula kan. So masa tu saya cuba cari klinik pakar telinga yang terdekat lah, tapi di daerah dia tu, daerah dia Kota Belud. So dari Kota Belud nak ke KK saya ada klinik pakar telinga ni. So masa tu dalam masa sejam lah saya ambil adik Munawara ni bawa ke klinik tu untuk test pendengaran dia. So doktor kata boleh, dia ni boleh mendengar kalau pakai hearing aid. So ada bantuan pendengaran ni. So kita runding lah dengan doktor ni kan, bagi dia cuba kan. So pertama kita bagi yang bermula dengan alat yang paling murah dalam 800 macam tu kan. So doktor tanya, sudah pakai? Doktor tanya, siapa nama kamu? Dia kata, tidak respon. So maksudnya tak boleh lah. Lepas tu runding oleh doktor, cuba try lah yang mahal sikit. Up sikit lah, mahal sikit kan. Doktor pun bagi yang 1,000 lebih. Pun saya rasa sampai 10 kali lah. Sampai dah harga 7,000 lebih. Dia masih tak ada respon. So macam tengok pun abang dia pun macam dah give up lah kan. So jomlah balik lah. Tapi cuba lagi lah, tanya doktor kan. Doktor bolehkah bagi yang paling mahal? Paling mahal kau keluarkan siap berapa yang paling mahal? So doktor ni pun ada 10,000 lebih lah. Tapi masa tu kita dah test sampai 10 kali. So mungkin bagi paling mahal tu, tapi kita cuba ya kan. So bagi yang paling mahal ni, bagi masuk telinga dia. Terus tanya dia, siapa nama? Dia respon, Munawarah. Jadi masa tu abang dia pun, saya pun mengalir. Aduh, saya pun memang lama dah tak menangis masa tu kan. Jadi tak boleh tahan jugalah. Munawarah ni pun boleh bercakap kan. Masya Allah, bila Fah dengar cerita tu, bila ini dah beberapa kali Fah dengar cerita ni, tapi tetap dia menyentuh hati Fah pasal kita boleh rasa perasaan adik-beradik dan mungkin adik Munawarah sendiri. Kalau Fah lah tempat tu, macam aku ingat aku dah tak boleh dengar selama-lamanya. Sekarang ni ada cahaya harapan. Bila dah tahu kos tu, dengan bantuan Islamic Relief, kita dapat coverkan kos tu. Nampak tak maknanya berapa penting assessment tu, dan program Gift of Hope ni dia memang merangkumi semua tu. So dalam dia dapat bantuan ni sebenarnya daripada Islamic Relief, yang Masya Allahnya abang sulung dia ni, Ibrahim ni, sebenarnya bukan dia duduk sambil lewa macam tu je. Dia taklah mengharap bantuan sangat pun. Dia tidak. Dia memang semangat dia tu daripada awal tu, belum dapat bantuan, dia dah ada ambil inisiatif sendiri untuk buat nasi lemak, untuk cuba buat bisnes-bisnes lah. Supaya dia dapat jana income sendiri. So dia buat nasi lemak, lepas tu dia buat sewa kereta. Daripada dapat bantuan Brother Fatih yang kasih 1 kereta, dia dapat pula lebih daripada tu, sampai bisnes sewa kereta tu jadi Masya Allah. Tapi kemudiannya hit dengan PKP. Bila hit dengan PKP waktu tu, sebelum PKP tu, Alhamdulillah, Brother Fatih initiative again. So Masya Allah, ini yang nak cakap berapa inspiring sebenarnya Brother Fatih ni. Dia tahu tentang hantar adik Munawarah ni ke sekolah OKU. There's this one OKU school, Cheshire kan? Cheshire School. Dia dengan abang ni nampak yang adik Munawarah ni suka memasak. So kita tengok apa minat budak ni, betapa pentingnya menyantuni mereka. Kita tengok kelebihan mereka dan kita boleh arahkan mereka kepada benda yang sesuai untuk diri dia. So hantar ke baking school. Tanya nak tak baking school, dia kata nak lah. So hantar kat kos tu. Dah habis kos tu, kebetulan terus masuk PKP. Dan pada masa yang sama, abang dia kenal dengan satu orang kawan yang pun pandai baking, buka bisnes combine, buka bisnes kek ni. Dan so bila PKP kena tu, bisnes kereta tu tutup pasal dah tak perlu apa, sewa kereta tak boleh keluar kan. Diorang pelan-pelan gerakkan dengan macam kalau kita macam terduduk jugalah, baru nak start dah PKP. Tapi dia semangat dan dia punya yakin tu, kata buat je. Dia kata, Kak, mula-mula kita dapat 1 je ada dalam seminggu. Kemudian tu dengan rezeki Allah, berkah Allah, dia semakin menambah, tambah. Dan sampai sekarang ni, subhanallah, bila kita jumpa dia orang pada hari tu, dia cerita
dengan kos yang dah bagi, profit yang dah bagi kepada partner, diorang dapat income profit bersih yang ya Allah ya Tuhanku. Keluar daripada kepompong. Bila Ifah dengar pun ya Allah, Masya Allahnya. Dan dah keluar pun daripada kepompong kemiskinan. Bila waktu PKP diorang nak buat tu pun, diorang ada minta juga bantuan sedikit daripada Islamic Relief untuk beli oven. Itu sebenarnya dalam package kehidupan mampan dorang untuk kelangsungan dorang teruskan. Sebab itulah adalah exit plan untuk graduate dalam program Gift of Hope ni. Itulah kita bagi dorang modal untuk dorang bisnes. So saya tanya Adik Ibrahim, dia pun nampak peluang dengan adik Munawarah ni yang dah pandai buat bakery pula. Dia ada kawan yang ni, jadi dia grab peluang tu. So saya tanya dia, apa yang kau nak untuk set up satu kedai bakery ni? So dia listkan lah barang-barang tu. Dia nak oven ini, oven, alat adunan, chiller apa semua. So IRM bagi semua barang tu dan orang set up. Tapi itulah tu, dengar PKP tu, tapi saya sentiasa follow up. Saya tanya dorang, alhamdulillah ada inisiatif dorang buat hantar ke rumah buka open order secara online. So itulah saya kata mindset Adik Ibrahim ni memang awesome jugalah. Betul. Eva sangat rasa macam kagum sangat. Dia adalah seorang abang yang sangat bertanggungjawab. Dia memang all out lah daripada awal tu. Dan bila jumpa diorang tu semua muka diorang tenang aja. Sekarang ni bila kita jumpa, dia baru cerita hari tu dia baru je buka spectacle shop. Dia combine dengan kawan dia yang memang ada kepakaran daripada situ. Dan dia belajar daripada kawan dia. So daripada cerita ni sebenarnya even dia punya adik dia tu pula, adik Jamalul tu pula. Adik Jamalul ni yang saya sedih sikit lah, sebab dalam tempoh setahun Gift of Hope tu, adik dia ada tawaran sambung belajar. After form 6, dia habiskan form 6, dia dapat tawaran sebenarnya sambung ke Universiti Malaya. The best university in Malaysia. Tapi sebabkan yalah, dia tanya pendapat saya pun saya nak tolong pun tengok kemampuan. Nak taja ke universiti terlampau ni pula. Saya memang dah cuba link dengan NGO lain kalau nak taja dia ni, tapi tak boleh. Adik Ibrahim ni pun kata tak boleh kalau nak sambung belajar sebab kos tinggi. Kan. So dia pun tak apa. Dia pasrah, reda, tak pergi. Tapi dia terus buka repair handphone. Tapi alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Kedai repair handphone malah makin besar. Daripada kedai kecil, dia boleh expand kedai itu jadi kedai yang besar. So dorang sekarang ni betul-betul kata ini yang keluar daripada kepompong ni sebab dorang ada generate income dorang sendiri. Dorang masing-masing tau ada semangat ni. So macam kita nak, satunya yang kita nak ceritakan ni adalah program Gift of Hope ni untuk anda semua faham macam mana kita customize untuk setiap beneficiary dengan assessment dan sebagainya. Dan memang ada exit plan supaya anda maybe dengan podcast ni anda akan lebih yakin dengan program Gift of Hope ni, seperti mana yang Eva lah bila dah tahu pasal ni macam oh Masya Allah, this program is very Masya Allah and I would like to be a part of this, you know. Yang keduanya adalah kalau kita nak keluarkan diri daripada kepompong kemiskinan, walaupun kita dalam keadaan susah macam mana sekalipun, mampu benda tu dengan doa, dengan kesungguhan, dengan tak ada putus asa, seperti mana Ibrahim ni yang really lead the family dengan begitu semangat sekali, tanpa macam rasa macam mengeluh, tanpa apa semua. Dan of course bila dengan bantuan yang diberikan kepada mereka daripada Islamic Relief, dan also ada orang yang memberikan semangat seperti Brother Fatih. Brother Fatih ni pun walaupun dah habis jangka masa setahun tu, dia ada kematian nenek dia pada hari tu. Orang pertama yang adik Ibrahim ni telefon adalah Brother Fatih. Brother Fatih drive berapa jam untuk ke rumah dan selesaikan jenazah nenek dia. So apa yang nak cakap kat sini ni, ada dua benda yang kita boleh pelajari kat sini. Satunya, kalau kita nak keluarkan kita daripada apa permasalahan sekalipun, seteruk mana, kalau kita berdoa dan kita bekerja keras dan kita bersungguh-sungguh, kita yakin pada Allah, kita akan mampu melakukan tu sebab Allah tu adil dan rezeki tu telah ditetapkan insya-Allah. Kalau sekalipun contoh kuda kita bagikan air, kita boleh bagilah banyak air lah, air longkang, air Evian, air gunung, air hot spring dan sebagainya. Kalau kuda tu tak minum sendiri, kita tak boleh buat apa. So pentingnya kesungguhan kita sendiri untuk mengubah nasib kita, barulah Allah akan bantu ubah nasib kita. Tu satu. Dan keduanya, bila kita nak tolong orang, kita ambil lah teladan orang yang sangat inspiring kat sini dengan melakukan bersungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas. So harapan kita pada hari ini adalah
untuk anda semua mengambil iktibar daripada segala cerita-cerita yang kita telah kongsikan pada hari ini. Semoga ia memberikan anda semangat untuk membantu orang. Ingat yang kita tak perlu menjadi siapa-siapa pun kalau kita nak cuba bantu orang. Dalam keadaan yang kita tak ada tu pun kita mampu mengubah nasib orang lain. So, episod seterusnya kita akan ceritakan pula tentang seorang wanita yang saya jumpa, which is going to be our beneficiary for the Gift of Hope punya campaign yang seterusnya. Cerita ni sangat menyayat hati dan kita pun akan give benda-benda macam ni lah, plan package yang lain dan exit plan untuk anak-anak dia teruskan kehidupan pada masa akan datang. Dan kempen ni kita perlukan bantuan daripada anda semua untuk dapatkan dana secepat mungkin dalam masa yang terdekat ni. So follow us for our next episode. Thank you so much Brother Fatih. Thank you so much for sharing with us all the wonderful stories and being such a masya-Allah person. Kita doakan Brother Fatih berjaya dunia akhirat dengan apa segala yang dihajatkan, dengan keluarga, anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, insya-Allah, dan ditempatkan di syurga yang tertinggi. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.